Baik, salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dalam segmen cerita. Seperti biasa, segmen ini kita merungkai kisah di sebalik berita. Selalunya kita bersama dengan wartawan yang berada di lapangan melakukan liputan berkenaan dengan berita-berita tumpuan kita di Astro Awani ini. Tapi segmen ini juga kita bersama dengan penganalisis ataupun pakar yang akan memberi ulasan berkenaan dengan isu-isu utama dalam paparan berita kita di Astro Awani yang menjadi tumpuan kita di Astro Awani dan juga tumpuan rakyat ketika ini. Selain daripada tumpuan sidang Parlimen Dewan Rakyat yang mana berlangsungnya pelbagai perkara yang menjadi usul perbahasan di sana, tapi kita juga memberi tumpuan kepada sidang DUN Sabah yang mana semalam yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan kenaikan saraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan anggota Pentadbiran Negeri yang mendapat kelulusan di DUN Sabah menerusi usul rang undang-undang anggota pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Kurungan Saraan Kurungan Pindaan 2022 seperti dicadangkan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji G. Nur yang disokong majoriti Ahli Dewan Undangan Negeri. Haji G yang juga Menteri Kewangan kedua Sabah ketika menggulung usul itu berkata implikasi kewangan kerajaan negeri untuk pelaksanaan kenaikan saraan itu dilihat tidak terlalu berat dan hanya melibatkan jumlah 5.6 juta ringgit setahun. Katanya pelarasan itu dilihat wajar dan apa yang penting wakil rakyat perlu terus memberikan yang terbaik kepada rakyat. Dan ini sebenarnya mendapat pelbagai reaksi pihak yang mempersoalkan sama ada keputusan itu wajar atau tidak dilaksanakan pada masa negara masih dihimpit isu kenaikan harga barang, inflasi global, cabaran pandemik COVID-19. Dan untuk mengulas berkenaan dengan hal ini, kita bersama dengan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, iaitu Dr. Firdausi Sufian berada menerusi Skype ketika ini. Pertama sekali, Doktor, kita nak dapatkan pandangan Doktor sendiri berkenaan dengan perkara yang diumumkan ini, mengambil kira cabaran dihadapi oleh rakyat. Apa yang boleh dikongsikan? Wajar atau tidak ia dilaksanakan dalam tempoh ini dan mengapa? Ya, Niki, kalau kita tengok ADUN Sabah gaji naik, ini adalah berita yang sensasi apabila kita melihat apabila DUN secara majoritinya setuju dengan kenaikan gaji ini. Dan secara umum kenaikan gaji ini adalah sebanyak 40%. Kalau dibandingkan dengan dulu apabila dinaikkan gaji itu adalah 50% pada 2015. Dan tahun ini dengan peruntukan perbelanjaan 5.6 bilion. Sudah tentu ada paradoks. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan cuba kurangkan perbelanjaan kerana subsidi telah mencecah dekat 80 bilion iaitu dekat 23% daripada bajet yang lalu. Manakala kerajaan negeri pula meningkatkan gaji allowance bagi ADUN dan pada masa yang sama juga sudah tentu menimbul pelbagai persepsi dan apatah lagi apabila rakyat sedang bergelut dengan kenaikan harga barang, inflasi yang kian meningkat dan kita masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi kita ini. Jadi untuk secara umum kalau kita lihat apabila meningkatkan emolumen gaji ini sudah tentu peratusnya akan meningkat ya. Walaupun Sabah prestasi kewangan pada tahun lalu memang baik walaupun masa pandemik tapi mendapat kutipan sebanyak 5 bilion Sabah ini merupakan negeri yang kedua tertinggi dari segi kutipan hasil dengan surplus melebihi daripada 110 million. Jadi ini adalah satu benda yang baik untuk kerajaan negeri, betul. Tapi kita kena faham juga dalam masa 10 tahun kalau kita melihat analisis peratusan bajet-bajet yang digunakan untuk perbelanjaan pembangunan ekonomi. Biasanya gaji adalah dekat 18 ataupun 17% daripada hasil. Sudah tentu dengan penambahan 5 milion ini akan meningkat kepada mungkin dekat 20% ya. Manakala pembangunan industri adalah 3.3 ataupun 4%, kalau pertanian pula 12% dan untuk program kebajikan dan kemiskinan itu hanya 8%. Kita kena ingat kalau kita lihat sekarang ini data yang dikeluarkan oleh DOSEM baru-baru ini, KDNK Sabah per kapita merekodkan 26,674, merupakan keempat terendah dibandingkan dengan seluruh negeri. Right?
kadar pengangguran yang tinggi 6,6%, 5,6%, pengangguran belia 9%, kadar kemiskinan 25%. Satu daripada 4 orang Sabah adalah miskin. Dan satu lagi yang belum disentuh adalah pertumbuhan gaji di negeri ini. Kan pertumbuhan peratus itu adalah negatif 9%. So maksudnya negeri ini memerlukan fokus khusus pada pembangunan ekonomi. Ini yang sepatutnya diberi fokus, terutamanya dari apa yang dikatakan dalam Pelan Sabah Maju Jaya yang masih sekarang ini telah masuk tahun yang kedua. Masih lagi kita belum lihat significant impact dia itu kepada pembangunan ekonomi. Jadi ini adalah perkara-perkara apa yang kita katakan wajarkah tidak apabila kita tengok kita masih lagi dalam fasa pemulihan. Kita tahu rakyat masih lagi bergelut dengan kos sara hidup yang kian meningkat, tapi kerajaan negeri pula meningkatkan gaji. Dan meningkatkan gaji itu dengan alasan bahawa asasnya adalah memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi kalau kita tengok 5 tahun yang lalu pun bila gaji ditingkatkan, sama asas yang sama untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, tapi nampaknya kalau kita tengok kadar pengangguran, kadar kemiskinan, pertumbuhan gaji masih juga dalam tahap yang rendah. Jadi sepatutnya ini adalah yang saya lihat, sepatutnya mungkin gaji boleh dinaikkan tapi bukan masa sekarang. Sebab prestasi kewangan Sabah selama 10 tahun, kita hanya defisit pada 2008 dan selepas itu sentiasa surplus. Maksudnya prestasi kewangan di Sabah ini amat baik dan sentiasa dalam ranking yang kedua yang tertinggi dari segi kutipan. Saya rasa boleh ditangguhkan dahulu. Kemudian apabila ekonomi telah nampak pulih sedikit, okey, kenaikan gaji boleh dinaikkan, tidak ada masalah. Tapi apa yang kita harus lihat di sini adalah geran peruntukan khas yang pernah diberi oleh Ketua Menteri pada tahun lalu kepada semua adun, iaitu sebanyak RM100,000. Ini nampak lebih meaningful, lebih bermakna kepada adun. Sekiranya ingin membantu rakyat di kawasan-kawasan yang sedia ada. Sebab bila kita naikkan gaji dan beranggapan dan adun akan menggunakan gaji mereka untuk membantu rakyat, saya rasa itu ada satu logik yang tidak berapa tepat, ya. Sebab kalau kita mau membantu, dia harus beri geran yang khusus. Seperti sebelum ni RM100,000, mungkin tahun ini dia boleh naikkan kepada RM200,000, RM300,000 kerana prestasi kewangan yang begitu baik. Jadi inilah yang perlu ditekankan. Tapi apa-apa pun kita tidak boleh, saya rasa semua pun majoriti telah setuju pun. Jadi bermaksud gaji memang akan naik. Maka sekarang ini rakyat mempunyai ekspektasi, mempunyai persepsi bahawa apabila sudah naik gaji ini, gaji saya tidak naik. Kalau kita tengok kadar pertumbuhan gaji di Sabah pun memang masih dalam tahap defisit. Jadi bermaksud kenalah tunjukkan prestasi yang terbaik. Sebab gaji sudah naik, biasanya gaji naik ni mengikut pada prestasi. Dan apabila gaji sudah naik, prestasi kenalah yang terbaik. Ya, betul. Kan? Baik, dengan Doktor. adanya plan. Ya. Baik, kita melihat kepada pandangan doktor itu tadi. Sebenarnya seperti yang kita tahu, pengumuman ini sebenarnya mendapat reaksi yang bercampur. Di peringkat negeri ada yang bersetuju, namun di peringkat pusat seperti yang kita lihat, Ketua Pembangkang sendiri Dato' Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju, malah kesal sebenarnya dengan tindakan ini. Apa sebenarnya yang patut dimainkan oleh pembangkang, peranan mereka dalam memastikan kenaikan ini tidak mencetuskan ketidakpuashatian atau memberi kesan yang besar kepada rakyat itu sendiri? Komen Doktor. Ya, kalau tengok memang Dato' Seri Anwar memang tidak setuju. Termasuk juga Ketua Pembangkang di DUN Sabah ini, Dato' Seri Syafiee Apdal. Jadi sebenarnya apabila kalau kita lihat ramai pun tidak silap saya PKR pun setuju sebab diorang pun akan menerima manfaat kenaikan gaji ini.
Tapi memang sebenarnya seperti mana yang Nick katakan tadi itu memang persepsi ini pelbagai. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalau kita tengok daripada pandangan netizen tu semua memang berasa ialah saya sedang susah ingin mendapatkan even telur ataupun ayam, apatah lagi minyak, tapi gaji menteri dinaikkan. Jadi ini sudah tentu kalau lihat pada komen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebenarnya dia memang tidak setuju kan untuk kenaikan gaji ini terutamanya pada masa sekarang. Semasa sekarang inilah semasa kita masih lagi dalam masa pemulihan, sepatutnya fokus pada pembangunan ekonomi itu. Kalau kita lihat seperti mana yang saya cakapkan tadi, peratusan bajet yang digunakan untuk pembangunan ekonomi itu amat kecil. Kenapa tidak gunakan bajet yang ada ini untuk membangunkan ekonomi instead of kita hanya maintain status quo. Sedangkan apabila ada krisis ini sepatutnya dia mengubah dia patut membawa pada perubahan kepada ekonomi dan juga aktiviti-aktiviti ekonomi yang ada di Sabah ini dengan prestasi kewangan yang begitu baik. Sepatutnya itu yang kita harus fokuskan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya kenaikan gaji itu boleh dipertimbangkan, tapi mungkin dalam keadaan masa kita sekarang ini masih banyak rakyat macam yang saya cakap tadi, 1 daripada 4 orang Sabah adalah orang yang miskin. Jadi ini yang kita kena fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang paling penting, yang pelan Sabah Maju Jaya itu. Sebab kalau kita lihat signifikan kepada pembangunan daripada dasar Sabah Maju Jaya itu untuk membangunkan ekonomi itu memang ada kita nampak sedikit sebanyak progres tapi tidaklah memberi signifikan yang begitu besar. Jadi saya rasa ini adalah yang kita kena fokus. Bagaimana pula doktor melihat kepada seperti keputusan yang dibuat oleh Adun Pakatan Harapan Sabah yang mana mereka mengumumkan telah bersetuju menggunakan gaji baharu yang diluluskan Kerajaan Negeri Sabah melalui pindaan ini untuk membiayai kos saman mahkamah bagi tuntutan pelaksanaan pemungkutan semula 40% hasil negeri itu daripada Kerajaan Persekutuan. Adakah ini menjadi contoh terbaik buat semua pemimpin bukan sahaja di Sabah tapi Malaysia keseluruhannya? Ya, itu adalah contoh yang terbaik kalau mereka ingin menggunakan. Tapi saya tengok kenaikan gaji itu bagi Adun hanya RM3,000 sahaja. Kalau kenaikan itulah. Kalau dia guna semua pun sebab kos untuk bawa ke mahkamah ni bukan satu benda yang murah. Jadi kalau dia nak guna untuk betul-betul untuk semua gaji dia untuk membawa isu ni ke mahkamah, why not? So itu adalah perkara yang baik. Jadi itu pandangan yang disuarakan oleh Dr. Firdausi Sufian iaitu pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kita berkongsi pandangan berkenaan dengan sidang DUN Sabah semalam yang mana yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan kenaikan saraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan anggota pentadbiran negeri yang mendapat kelulusan di DUN Sabah menerusi usul rang undang-undang anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan saraan pindaan 2022 seperti yang dicadangkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dan juga mendapat sokongan majoriti dan pastinya ini menarik perhatian pelbagai pihak bukan sahaja pengamat politik tetapi juga pihak pembangkang yang mana memberi pandangan mereka sendiri berkenaan keputusan ini sama ada ia wajar atau tidak dilaksanakan dalam tempoh yang mana rakyat masih lagi dihimpit oleh pelbagai isu dan cabaran hidup ketika ini antaranya seperti inflasi global, cabaran pandemik COVID-19, kenaikan harga barang itu yang menjadi tumpuan dan pastinya mereka melihat ini adakah ini satu keputusan yang wajar untuk dilaksanakan dan patutkah mereka tampil dengan inisiatif lain untuk membantu rakyat kerana rakyat yang menjadi keutamaan ketika ini. Tapi itu sahaja saya bawakan untuk pertama temu bual saya bersama dengan Dr. Firdausi dalam segmen cerita. Kita kembali selepas ini. Kita berhenti rehat seketika.